Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua. Nama saya Wati dari bahagian sokongan industri Bioeconomy Corporation, dan kami ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pihak bahagian industri makanan, MAFI, iaitu Dr. Johnny dan juga Cik Diana dari bahagian Seksyen Pembangunan Usahawan. Jadi Dr. Johnny dan Diana hari ini akan bersama-sama kita untuk memberi penerangan mengenai geran ataupun pinjaman yang mungkin sesuai untuk syarikat-syarikat, tuan-tuan dan puan-puan mohon. Jadi program kita pada pagi ini adalah sebahagian daripada program pembangunan produk yang dijalankan bersama BIM lah. Bersama BIM dan bioekonomi. Jadi bioekonomi dan juga MAFI juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana hadir pada sesi penerangan pada pagi ini. Alhamdulillah saya tengok ada 27 orang bersama kita pada pagi ini, so that's wonderful. Jadi agenda kita pada pagi ini ada 3 sahaja. Mula kita akan mendengar taklimat daripada bahagian industri makanan mengenai geran MAFI. Nombor 2, kita akan adakan sesi soal jawab bersama peserta yang mungkin ada soalan lah untuk ditanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh bertanya melalui chat di sebelah kanan skrin tu, chat, ataupun bertanya secara langsung lah. Dan Hardy, rakan saya Hardy dan saya akan monitor chat untuk tengok kalau ada soalan-soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi selepas sesi soal jawab kita, kita akan ada sesi fotografi beramai-ramai. Okay, jadi lepas tu kita akan bersurai lah. Jadi tanpa melengahkan masa, kami ingin mempersilakan pihak BIM, Dr. Johnny, untuk memberi penerangan beliau. Silakan Dr. Johnny. Terima kasih Tuan Punya. Boleh dengar saya jelas tak Tuan? Boleh. Terima kasih. Pagi dan selamat sejahtera kepada semua yang ada dalam sesi online lah. Kita mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak ekonomi telah menyediakan platform ini untuk kami kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang geran yang ada ditawarkan oleh pihak Kementerian Pertanian dan Industri Makanan untuk usahawan kita lah. Jadi seperti tuan-tuan sudah maklum lah, yang Kementerian Pertanian dan Industri Makanan ini kan dikenal sebagai Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Jadi kita telah berikan nama kepada industri makanan, tetapi dari segi program ditawarkan itu masih sama. Maksudnya industri asas tani itu atau best ini dan industri makanan ini termasuk program yang sama untuk kita membantu usahawan yang berbudi bidang ataupun aktiviti perniagaan berasaskan produk. Okey, taklimat ni adalah mengenai program dan upgrade produk dan juga change upgrade produk. So program ni adalah matching grant lah, grant daripada kerajaan dan juga tempat yang syarikat ataupun usahawan kena keluar dari segi modal tu ya. Ini di slide adalah IT lah. Saya rasa yang ini semua telah sedia maklum. Dari segi definasi IT ni, agro-based product ni kan, yang ni adalah dari segi kita menilai tambah kepada bahan mentah pertanian. That means that kalau kita ada produk hasil pertanian, contohnya daripada produk perikanan ke, kemudian kita proses, dia jadikan satu produk yang kita boleh pasarkan. So you add value to that bahan mentah untuk menjadikan satu produk pertanian makanan. Dan
Dan juga fokus kita juga kepada produk bukan makanan. Sebagai contoh kraftan tangan, makanan ternakan dan sebagainya. So dari segi definasi ni saya rasa semua sedia maklum lah pada. Okey, seterusnya kita bergerak kepada dari segi program geran padanan ni. Jadi tujuan kementerian ni mengadakan program sebegini adalah lebih kepada untuk kita bekerjasama dengan jabatan dan agensi di bawah kementerian ni lah. Jadi kita ada tiga jabatan utama lah, iaitu Jabatan Pertanian, Jabatan Perkhidmatan Veteriner, Jabatan Perikanan, dan seterusnya kita ada lebih kurang dalam 10 agensi di bawah kementerian ini, sebagai contoh seperti Pharma, LKIM, Lembaga Pertubuhan Peladang, kita juga agensi seperti KADA, kita ada agensi seperti MADA, begitu juga dengan jabatan-jabatan di bawah Kementerian Pertanian di Sabah dan juga Sarawak. So mereka ini adalah jabatan dan agensi yang bekerjasama dengan kementerian dan menjadi agensi pembimbing kepada usahawan yang akan terlibat dengan program geran pemadanan ini. Dari segi geran yang ditawarkan pula, kita ada geran matching geran untuk high impact product, geran dan juga geran change upgrade product. Ini akan kita jelaskan lebih lanjut lah dalam slide yang berikutnya. So dari segi program ini kita ada garis panduan yang kita telah keluarkan dan juga diluluskan oleh kementerian lah. Garis panduan berkaitan dengan high impact product dan juga change upgrade product ini. Okay, ini dari segi next slide kita menyentuh tentang objektif program. Okey, dari segi objektif program ni, apa yang kementerian ingin capai melalui program ini adalah dengan kita membantu syarikat ni, diharap ia dapat membantu meningkatkan kapasiti pengeluaran produk industri asas tani. Sebab ini merupakan bahagian industri makanan di kementerian ni memberi fokus kepada industri hiliran ataupun downstream industri. Kita ada bahagian yang memberi fokus kepada di peringkat upstream, production sebagai contohnya, Jabatan Pertanian dan sebagainya. Tapi di dalam agensi kementerian ini ada juga bahagian yang memberi fokus kepada downstream industri, dan inilah yang kita ingin capai, salah satu objektif program untuk kita melaksanakan program geran padanan ini. Tapi itu juga kita ingin meningkatkan penghasilan produk industri asas tani yang berkualiti dan selamat dimakan. Ini untuk produk yang makanan lah. Manakala tapi itu juga melalui program ini juga kita menggalakkan pensijilan usahawan IT ini yang terlibat dalam menghasilkan produk untuk mendapatkan pensijilan seperti mesti, halal, GMP dan juga HACCP lah. Dan bukan setakat itu juga, malah produk industri asas tani ini, di samping kita memberi fokus kepada pasaran tempatan, kita juga ingin membantu supaya usahawan atau syarikat ini dapat mengembangkan perniagaan mereka supaya produk ini dapat dipasarkan di peringkat antarabangsa lah, peringkat global. Sebab kita ada pejabat, sebagai contoh pejabat agrikultur atas di 9 buah negara yang boleh membantu usahawan ini untuk mengembangkan produk mereka di pasaran antarabangsa. Dan selanjutnya, of course lah, bila kita dapat meningkatkan pengeluaran untuk produk-produk berasaskan pertanian di dalam negara, kita dapat menstabilkan balance of trade supaya kita dapat mengurangkan import dan seterusnya, kita dapat memenuhi permintaan tempatan jugalah. Okay, next slide adalah berkaitan dengan dari segi tahap usahawan ni. Jadi kalau kita merujuk kepada tahap usahawan yang dikeluarkan oleh SME Corp ni, dia ada 5 tahap usahawan lah yang biasanya menjadi rujukan. Jadi untuk program geran change upgrade product ini, dia usahawan yang boleh terlibat dalam program ini adalah usahawan pada tahap 1, 2 dan juga 3. Maksudnya di sini adalah usahawan ataupun syarikat yang mana jualan tahunan syarikat adalah kurang daripada 300,000. So yang ini usahawan ataupun syarikat di peringkat ini boleh memohon untuk geran change upgrade product ataupun CUP. Seterusnya untuk usahawan tahap 4 dan 5 yang mana jualan melebihi 300,000 setahun,
sehingga 15 juta. Yang ini syarikat atau usahawan boleh memohon grant HIP, High Impact Product. Okay, next slide. Kita akan pergi secara detail dari segi kriteria kelayakan. Okay, dari segi kriteria kelayakan, syarikat yang pemohon yang boleh memohon grant di bawah CUP dan juga HIP ni dia lebih kurang sama. Maksudnya mana-mana syarikat yang mempunyai lesen perniagaan dan berdaftar di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia, kita juga membuka permohonan ini kepada persatuan nelayan dan juga peladang yang berdaftar di bawah Akta Persatuan Nelayan dan juga Perlembagaan Tuan Peladang. Dan kemudiannya syarikat perlulah mempunyai premis perniagaan dan juga lesen premis yang sah. Dan yang ini kriteria kelayakan ini lebih kepada HIP, sebab itu dia dinyatakan di sini nilai jualan tahunan kurang daripada 15 juta, tapi untuk CUP kurang daripada 300,000. Dan yang paling penting sekali adalah syarikat atau usahawan ini kenalah daftar sebagai usahawan di bawah bimbingan Jabatan Agensi di bawah MAFI. Ini antara kriteria yang paling penting. Di samping kriteria ini juga, kita juga menetapkan, next slide, untuk usahawan-usahawan yang sebelum ini pernah menerima geran pemadanan, sebagai contohnya sekiranya syarikat sebelum ini pernah diluluskan geran HIP pada tahun 2016 sebagai contoh, maka ia hanya boleh ditimbangkan semula bantuan yang sama selepas 3 tahun. Maksudnya 2016 dia dapat, maksudnya 17, 18, 19, pada tahun yang ketiga 2020 baru dia boleh memohon semula geran ni. Ini antara kriteria lain yang menjadi pertimbangan lah. Samping itu juga kita juga akan melihat memberi keutamaan kepada usahawan IST yang belum pernah diluluskan bantuan geran pemadanan sebelum ini. Sebab tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum juga dari segi peruntukan tu agak terhad, dan kita akan memberi keutamaan kepada syarikat ataupun usahawan yang belum pernah diluluskan. Sebab itu kita meletakkan grace period untuk usahawan yang pernah diluluskan sebelum ini hanya akan diberi pertimbangan semula untuk 3 tahun yang berikutnya. Dan dari segi itu, di samping itu juga kita akan melihat dari segi prestasi kewangan. Di sini kita akan melihat dari segi prestasi perniagaan dan sekurang-kurangnya telah menunjukkan prestasi perniagaan yang baik sekurang-kurangnya untuk tempoh 1 tahun dan tidak disiarkan muflis untuk syarikat lah. Dan seperti yang telah diterangkan pada awal slide tadi, tujuan kita menyediakan grant ni adalah supaya kita boleh membantu syarikat atau usahawan ni dapat mengembangkan perniagaan mereka. So usahawan dan pemohon ni kena menunjukkan yang dengan adanya grant yang disediakan ni, ia berpotensi untuk membantu usahawan atau syarikat untuk maju ke tahap yang lebih tinggi lagi dengan peningkatan produktiviti lah. Okay, next slide. Kita melihat dari segi apakah yang kita beri fokus untuk bantuan di bawah program grant HIP dan juga CUP ni. Bagi produk kategori makanan, produk tersebut adalah produk yang berikutlah. Maksudnya produk sedia dimasak ataupun dimakan, produk yang syarikat-syarikat yang menghasilkan perisa atau paste makanan, rempah ratus, produk herbal, produk pakaian rupai laut, produk daripada sarang burung walit, begitu juga dengan madu pelulut. Cuma satu yang kita tertinggal di sini adalah produk pharmaceutical lah. Pharmaceutical juga boleh, sekiranya syarikat tuan-tuan juga terlibat dalam menghasilkan produk pharmaceutical, juga boleh memohon di bawah grant ni. Ini kita tidak masukkan dalam slide ni. Tapi dalam garis paduan memang kita ada nyatakan produk pharmaceutical juga boleh memohon untuk grant ni. Okey. Manakala dari segi produk kategori bukan makanan pula, kita memberi fokus kepada produk seperti makanan ternakan, produk penjagaan diri dan kecantikan diri. So, kalau produk berkaitan dengan personal care itu boleh jatuhlah bawah sini. Dan seterusnya baja organik lah. Mungkin ada di kalangan syarikat atau usahawan yang terlibat dalam aktiviti memproses
waste ataupun agriculture waste kan untuk dijadikan sebagai baja organik juga boleh memohon grant untuk CUP dan juga HIP ni. Okey, ini dari segi produk. Seterusnya kita pergi kepada garis panduan. Garis panduan, so untuk setiap permohonan ni kita akan berasaskan kepada garis panduan yang telah diluluskan oleh kementerian. Kita ada 2 garis panduan yang membantu bagi industri makanan dalam memproses setiap permohonan ini, iaitu garis panduan pelaksanaan program High Impact Product dan juga garis panduan untuk check and product. So sebarang permohonan yang diterima untuk tahun 2020 ni kita masih berasaskan garis panduan, 2 garis panduan ini. Tapi untuk tahun 2021 dan seterusnya, di mana projek ini nanti akan diteruskan di bawah rancangan Malaysia ke-12, kita akan come out dengan garis panduan yang lebih terkini dan updated. So untuk slide yang berikutnya, saya akan menyentuh dari segi permohonan untuk HIP saja. Tapi dia lebih kurang sama, cuma dari segi proses untuk HIP tu, CUP tu dia lagi mudah sebab bukan apa, sebab prosesnya berlaku di jabatan ataupun agensi pembimbing saja. Manakala untuk HIP ni dia akan pergi ke peringkat kementerian. Okay, next slide, maklumat keran bantuan. So ini adalah berkaitan dengan HIP ya. Okay, untuk HIP ni skop ataupun perkara-perkara yang boleh ditampung menggunakan grant ini adalah untuk 4 perkara ni, iaitu kajian, QC dan jangkauan produk. Yang ini adalah berkaitan meliputi kajian berkaitan bahan kandungan, keselamatan, analisis nutrisi dan juga mikrobiologi makanan. So ini di bawah skop ini juga terdapat di bawah skop HIP. Dan kemudian kita ada skop berkaitan dengan reka bentuk pembungkusan dan pelabelan produk. So di bawah skop ni yang meliputi kos untuk reka bentuk pembungkusan baru, penambahbaikan reka bentuk sedia ada, termasuk acuan dan juga first printing untuk skop reka bentuk pembungkusan dan pelabelan produk. Dan seterusnya kita ada juga skop untuk peningkatan kapasiti pengeluaran. Yang ini meliputi aspek peningkatan keupayaan pengeluaran pembungkusan melalui perolehan mesin dan peralatan. Yang juga termasuk juga kos pemasangan dan pengujian bagi menambah baik keberkesanan setiap cekapan perusahaan. So di bawah skop ini pula dia tidak akan menampung dari segi pembinaan prototip dan juga pembelian bagi bahan pembungkusan. Yang ini tidak di bawah skop ni. Kita cuma akan membantu dari segi aspek peningkatan keupayaan pengeluaran saja. Dan seterusnya kita ada juga skop untuk penambahbaikan premis sedia ada. Ini meliputi penambahbaikan ruang pemprosesan sehingga penyimpanan produk siap, sama ada melalui pengubahsuaian susun atur ataupun binaan bangunan, termasuk sistem peparitan yang diperlukan oleh syarikat pengusahawan bagi mematuhi keperluan persijil tempatan dan juga antarabangsa seperti halal, mesti GMP dan juga HACCP. Walaupun kos perunding tidak layak dibayar di bawah skop ini. So, usahawan atau syarikat boleh memohon skop bantuan untuk skop-skop ni sama ada secara berasingan ataupun kombinasi kalau pada tetapan terma dan syarat lah. Okey, dari segi kelayakan, keutamaan kelayakan seperti yang telah kita nyatakan, belum pernah diluluskan bantuan. Sekiranya pernah juga, kita akan tengoklah dari segi grace period tu 3 tahun. Prestisi perniagaan yang baik selama 1 tahun, memiliki ruang pasaran tetap dan dibimbing oleh jabatan agensi di bawah MAFI. So sekiranya syarikat atau usahawan ingin memohon grant HIP ini, dia kena melalui jabatan agensi pembimbing di bawah MAFI. So untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, dari segi jabatan agensi pembimbing, kita ada, kalau produk itu berkaitan dengan nanas, kita ada Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia lah. Kalau berkaitan dengan tanaman, kita ada Jabatan Pertanian. Kalau berkaitan dengan asas perikanan, kita ada Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, LTIM. Untuk produk berasaskan asas ternakan ni, kita ada Jabatan Perkhidmatan Berdunia. Di samping jabatan ini juga, kalau sekiranya tuan-tuan puan boleh juga merujuk kepada Pharma,
Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu untuk usahawan yang berada di sebelah utara, di sebelah Kelantan. Lembaga Pertubuhan Peladang, yang ini juga di pelbagai negeri lah. Lembaga Kemajuan Pertanian Muda untuk usahawan di Perlis ataupun Kedah. Dan kita juga ada Mardi, dan seterusnya di Sabah kita ada Kementerian Pertanian dan Industri Makanan Sabah, MAFI. Dan di Sarawak kita ada Mandrek lah, yang bekerjasama dengan. Di samping itu juga untuk kita juga ada Kawasan Pembangunan Pertanian Sepadu, AIDA. Ada keseluruhan ada 11 AIDA. Yang ini juga boleh menjadi agensi pembimbing. Dan mereka ini boleh cover untuk pelbagai produk dan asas tani lah. Dan dari segi kadar geran ni pula, sebab ini adalah matching grant. So, kerajaan akan menyediakan grant sebanyak 50%, manakala kos untuk 50% lagi adalah ditampung oleh usahawan. Sebagai contoh, kalau projek penambahbaikan yang cuba dilakukan oleh syarikat atau usahawan ni, kos dia lebih kurang dalam 500,000. Kerajaan akan menampung sebanyak 50%, tapi had maksimum 200,000. Maksudnya kerajaan akan menampung setakat 200,000 saja, mana selebihnya adalah 300,000 ditampung oleh usahawan. Sebagai contoh, kalau projek ataupun penambahbaikan yang dicadangkan itu adalah 300,000, kerajaan akan menampung 50%, iaitu 150,000 saja, manakala 150,000 lagi akan ditampung oleh usahawan. So dari segi sebab ini matching grant, kita pun faham syarikat dan usahawan mungkin akan menghadapi kesukaran untuk menyediakan peruntukan under 50% tu. Jadi ini memang kita akan menggalakkan usahawan untuk mendapatkan pinjaman lah. Kebiasaannya usahawan apabila kita diluluskan grant ni, usahawan atau syarikat boleh mendapatkan pinjaman sama ada daripada Agrobank ataupun Tekun bagi menampung another 50% tu, ataupun baki untuk kos penambahbaikan tersebut. Okey, yang ini adalah untuk high impact product grant. Mungkin saya boleh kongsikan juga dari segi chain upgrade product grant di bawah CUP. Dia lebih kurang sama, cuma dari segi CUP ni, dari segi skop dia, kita ada tambahan satu, iaitu penyediaan ataupun perolehan papan tanda perniagaan. So yang ini untuk di bawah KAP, skop dia sama, yang 4 ni, kajian intuisi, mika bentuk, peningkatan dan juga penambahbaikan premis. Dia cuma ada tambahan skop lagi, iaitu perolehan papan tenaga perniagaan. Dan dari segi keamanan sama. Manakala dari segi kadar, untuk geran chain upgrade produk ni, dari segi kadar dia, kerajaan akan menyediakan sebanyak 70%, manakala usahawan sebanyak 30%, dengan nilai had maksimum 60,000 saja. Maksudnya dia lebih rendah daripada SIP. SIP maksimum 200,000 yang boleh disediakan oleh kerajaan. Manakala untuk CUP, kerajaan yang boleh menyediakan sebanyak 60,000 saja.